Okay, muka surat 42. Okay, kita buat revision sikit sebelum soalan yang lebih susah. Okay, sebab yang ini ada pengenalan mengenai unit. Dalam bentuk apa ni, normally isi padu lah yang famous. Okay, isi padu. Sebab dia boleh dalam pelbagai unit. Okay, pelbagai unit. Kalau ukuran panjang boleh jadi, tapi dia punya apa ni, numbers berbeza. Dia lebih kepada sistem metrik tu berubah. Okay, sistem tu berubah. Tapi untuk isi padu biasanya sama. Okay. Sometimes saja yang ada berbeza, sebab contoh macam apa ni, kita punya negara guna sistem daripada British. Okay. Kita tak ada guna, kita guna liter kononnya. Okay, liter. So negara British negara, kalau dekat US, okay, siapa yang ikut yang US punya pula, dia biasa gallon. Okay, gallon. Itulah. Okay. Normally kalau beza sistematik tu, kita punya kita panggil sistematik. Sistem yang US kita tak tahu panggil apa, tak ingat dah. Okay. Beza yang nilai tu, yang itu yang agak biasa tak kena mengena dengan soalan. Biasa kalau nilai yang sama, okay, yang bulat, betul yang biasa keluar dalam soalan. Contohnya macam 1 liter, okay, of course kamu tahu, okay, sama dengan 1000 mililiter. Okay, tapi dalam bentuk isi padu dia boleh, okay, juga ditulis sebagai unit sentimeter padu. Okay, so 1 liter sama dengan 1000 sentimeter padu. Okay, 1000 sentimeter padu. Okay, ataupun 0.001 meter padu. Okay, so yang itu yang beza dia. Right, kita pergi dekat muka surat 42, contoh 13. Cikgu nak revise yang operasi nombor piawai untuk darab dan bahagi saja. Okay, so yang ini kita simplify terus lah. Okay, simplify terus. Sebab cikgu nak bagi soalan banyak lepas ni. Page 42 Right. Kalau kamu lihat, dia bagi untuk hukum indeks yang lepas, okay, kamu dapat dua bentuk nombor piawai ataupun dua ukuran. So dia selesaikan dalam bentuk operasi darab atau bahagi. Okay. Kalau kamu nak simplifykan, contoh dia bagi X, A lah A. Okay. A darab 10M. Dia bagi macam ni. Okay. Kemudian darab dengan B. Okay, darab 10M. Okay. Ini ulangan yang nombor piawai. So, kamu permudahkan terus. Okay, kamu terus kira direct nombor asas. Okay. A. Okay, kamu akan keluarkan darab B. Okay, dekat luar ni kurungan maksudnya darab kan. Kita dah tak perlu tulis, okay, simbol darab lah. 10 M tambah M. Okay. Kalau bahagi pun sama juga. Okay, kamu directly, okay, bahagikan numbers, nombor asas tu, kemudian keluarkan yang piawai ataupun index numbers tu. Okay, it's like macam A darab juga nombor piawai kan. A darab 10M, okay, bahagi, okay, B darab 10M. Okay, bahagi. Tadi darab, ni bahagi. So directly ambil nombor asas dia, A, okay, bahagi B, okay, kemudian 10M. Yang ini bahagi. Okay, bila darab jadi tambah. Okay, bila bahagi dia jadi tolak. Okay, nampak tak? Okay, dua keadaan yang berbeza sikit.
okay, dekat indeks dia. Okay. So contoh, contoh kalau kita buat contoh. Okay, kita tengok kat contoh. Dia bagi soalan. Cikgu pilih dua, kita buat dua soalan. Contoh dia macam KC. Dia bagi kat situ 5.9. Okay, eksponen 5. Okay, bahagi dengan 2 eksponen 2. Okay, bahagi. Alright. So dekat sini kamu terus. Okay. Yang ini nombor asas bahagikan. Kemudian yang ini settlekan nombor piawai. So dekat sini kamu akan tulis 5.9 per 2. Okay. Eksponen 10. 5 tolak 2. Okay. Kalau 5.9 per dengan 2, kamu akan dapat 2.95. 2.95. Okay. Darab 10. 5 tolak 2, 3. Itu. Okay. Yang kamu akan buat. Kalau dia operasi bahagi. Cikgu tulis satu lagi. Tunjuk satu lagi. Okay. Ni terus ingatlah ni. Okay. Kalau dia bagi dekat situ contohnya 6.8. Okay. Eksponen 10 tolak 3. Bahagi 4 kurungan 4. 10 tolak 6. Okay. So kamu akan tulis 6.8 10 tolak 3 per dengan 4. Okay. Tolak 6. 4 boleh tulis macam ni, ataupun kamu juga boleh tulis kalau nak senang lihat 4.0. Okay. Kalau nombor dia ada 2 tempat perpuluhan lepas titik ni. Okay. Jadi kamu tak nak pening sangat, kamu buat sama juga yang nombor bulat ni. So dekat sini kamu selesaikan yang asas dan juga yang piawai. So 6.8 over 4 eksponen tolak 3 tolak 6. Okay, 6.8 over 4.0. Okay, kamu akan dapat 1.7 darab 10 tolak 3 tolak 6. Negatif positif 6. Negatif 3 tambah 6. 6 tolak 3 jadi 3. So eksponen 3. Alright. Ni kalau operasi bahagi antara dua nombor piawai. Kalau darab macam mana? Darab senang je. Darab lagi senang daripada yang bahagi. Kalau kita buat darab directly. Contoh dia bagi dekat situ satu soalan. 7.5. 7.5 eksponen 10 tolak 3. Darab dengan buat kurungan. Eksponen 5 eksponen negatif 6. Kamu akan dapat operasi tambah lah. Operasi tambah untuk yang dia punya index numbers. So keluarkan yang asas. Keluarkan yang asas. 7.5 darab 5, keluarkan yang asas. Buat kurungan. Kemudian luar dia yang piawai ataupun yang index numbers dia. Negatif 3, yang ini darab, maksudnya index. Kalau darab untuk operasi ini, so untuk index maksudnya tambah.
Okay, negatif 6. Okay, 7.5. Okay, multiply. Okay, multiply with 5, kamu akan dapat. Okay, yang ini darab, guna kalkulator, kamu akan dapat 37.5. Okay, kemudian eksponen 10. Okay, yang ini negatif 3, tolak 3 tambah tolak 6. Okay, sama dengan tolak 3. Okay, positif darab negatif, jadi negatif tolak 6. Jadi tolak 9. Okay, jadi sini okay, negatif 9. Tapi tengok kat sini. Okay, sebelum titik ada 2 digit. Tak boleh. Dia kena 1 digit saja. So, kamu kena okay, tukarkan ni. 1. Okay, ingat yang cikgu pesan dulu. Okay, kalau kamu tukar okay, ke kiri dan ke kanan. Alright, kalau kamu tukar ke kiri ke kanan. Kalau kiri, okay, maksudnya kamu kena tambah 1. Positif 1. Kalau kanan, maksudnya negatif 1. Kalau dia kat sini, ke kanan lah kan. Tapi yang sekarang, dia ke kiri. So, kamu akan tulis balik. 3.75. 10. Positif 1 kan, tambah 1 kan. Tambah 1. So, jawapan dia 3.75. Okay. 10. Negatif 9 tambah 1 jadi negatif 8. Okay. So, yang ini yang bentuk yang kita nak. Mungkin bentuk piawai. So, kalau keluar soalan bentuk penyataan, kamu kena dapatkan yang bentuk piawai dulu. Baru kamu buat operasi, tambah, tolak, darab atau bahagi. Okay. Okay, cikgu bagi contoh. Dia bagi numbers yang mana yang ni. Kita ulang balik yang ini. Okay, kita ulang balik yang ini. Kalau dia suruh hasilkan nombor piawai. Contoh dia bagi dekat sini. 253.2. 10.3. Okay, sebelum titik ada 3 digit, tak boleh kan? So, kita akan pindahkan 1, 2. Okay, so tadi cikgu cakap kalau ke kiri kita tambah dengan okay, nombor. Kalau kanan, tolak. So, dia tambah berapa? 1, 2, tambah 2. Okay, nombor akan jadi 2532. 3 tambah 2, 5. Okay, sebelum titik mesti 1 digit saja. Okey, kalau kita ke kanan pula macam mana? Tadi ke kiri yang betul. Ni kalau ke kanan pula macam mana? Kalau contoh dia bagi nombor 0.0053 darab 10.2. Dia bagi macam tu. So, mula-mula kena pindah titik dulu. Sekarang kita pindah titik berapa? Berapa step? 1, 2. Dia mesti 1 digit kan? 3. Titik kat sini. So dekat sini kena tadi tambah. So sekarang ke kanan, dia kena tolak lah. 3. So tulis balik jawapan dia ialah 5.3 darab 10. 2 tolak 3, tolak 1. So yang ini yang kita nak ada dahulu sebelum jawab yang lain. Bentuk piawai. Sebelum titik, mesti 1 digit sahaja. Soalan biasa dia nak perangkap kamu, nak trick kamu. Inilah cara dia. Dia tulis penyataan, dia tulis soalan. Kemudian dia masukkan nombor yang bentuk macam ni. Bentuk ni. Kalau kamu tak hati-hati, kamu akan terus cari jawapan. Itu yang jadi salah tu. Kalau kamu hati-hati, kamu tahu. Oh, ni belum piawai. Belum bentuk standard lagi. So, kamu akan pindahkan titik. Kamu akan tukar these numbers. Bentuk standard dulu. Ni bentuk standard.
barulah kamu jawab. Boleh okey, yang ni kena ingat terus dan kena biasakan diri terus. Okey, sebab soalan macam cikgu sebut dulu, okey, dia tak susah. Okey, cuma dia buat kamu jadi keliru. Yang itu yang buat kamu rasa susah. Okey. Alright. Okey, untuk hari ni itu saja. Okey. Sekejap je cikgu nak pergi sekolah lepas ni. Kita nak drill balik yang ini. Okey, drill yang balik yang ini. Cikgu tak dapat penuh lagi kemampuan kelas kamu. Okey. Separuh baru. Jadi cikgu tak tahu nak buat yang susah ke tidak. Sebab kalau cikgu buat yang susah, nanti tertinggal. Kawan kamu yang lain akan tertinggal. Tapi tengok macam manalah. Kita sikit-sikit. Okey. Sebab yang susah tu kita perlu fokus betul. Dan takut nanti kalau yang tertinggal, penat nak ulang balik semua tu. Kan? Alright. Okey, itu saja untuk hari ni. Sekejap je. Okey, tunggu soalan cikgu bagi. Kita try 2 soalan yang bentuk pemahaman juga. Okey, untuk hari ni. Alright. Okey, itu saja. Thank you. Bye-bye. Terima kasih, Cikgu. Alright.